Hujung jarinya menggeletar halus. Aku tidak mampu untuk mengabaikan saat yang singkat itu, yang menyelinap melalui celahan pintu bilik air. Sejak hari itu, pandangan ibu mertuaku berubah. Setiap kali kami bertembung di meja makan, di ruang tamu, atau di koridor, pandangannya bukan lagi pandangan seorang ibu mertua kepada menantunya. Ia adalah pandangan yang dalam dan tersendiri, seolah-olah seorang wanita sedang berhati-hati mendedahkan bayangan yang telah lama disembunyikannya. "Mak Cik, janganlah macam ni. Fikirlah tentang arwah istri saya. Saya tahu, Amir. Tapi apa boleh buat kalau saya asyik teringatkan awak?" Malam itu, ketika bekalan elektrik terputus dan seluruh rumah bergelap. Di bawah cahaya lilin, ibu mertuaku meletakkan tangannya di atas lututku. Ketika itulah aku sadar. Ini bukan sekadar soal kesunyian. Dia terdesak. Hati seorang wanita berusia 59 tahun telah digoncang oleh kehadiran seorang lelaki berusia 37 tahun, dan gelombang itu semakin membesar, tidak dapat dikawal lagi. "Amir, sekali saja, tunjukkanlah isi hati awak." "Mak Cik, sedarlah." "Tidak, hati ini bukan lagi milik saya. Semuanya karena awak." Malam itu, ketika titisan hujan memukul tingkap, kami telah melintasi sungai yang tidak mungkin dapat diseberangi kembali. Nafasnya yang perlahan dan sentuhannya yang penuh kerinduan menarikku lebih dalam ke lembah rasa bersalah. Aku, Amir bin Iskandar, seorang arsitek berusia 37 tahun. Kisah yang akan aku ceritakan ini jauh lebih pribadi, lebih kuat, dan lebih berbahaya daripada apa yang dapat kamu bayangkan. Adakah kamu mampu memahami perasaan aku yang berbelah bahagi ini? Bahagian 1. Permulaan sebuah hubungan yang renggang. Istriku, Aisyah, meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya yang tiba-tiba pada musim bunga ketika aku berusia 37 tahun. Duniaku yang cerah dan jernih tiba-tiba diliputi awan gelap. Selepas pengebumian, rumah kami masih syarat dengan kenangan Aisyah. Orkid kesayangannya di ruang tamu, koleksi sajak di sisi katil, dan gambar keluarga yang tergantung di dinding, semuanya terasa menekan jiwaku. Setiap malam, aku hanya mampu tidur dengan bantuan alkohol. Aku merasa buntu. Aku dan anak perempuanku yang berusia 8 tahun, Maya, tinggal di sebuah apartemen 2 bilik yang kecil di Bangsar. Walaupun aku bekerja siang dan malam menyiapkan pelan seni bina, kehidupan kami sentiasa pas-pasan. Setiap kali memandang wajah Maya, rasa bersalah menyelubungiku, dan masa depan yang perlu aku tempuhi seorang diri terasa seperti sebuah gunung yang besar. Ketika itulah ibu mertuaku, Puan Zainab, menelepon. "Amir, bawa Maya tinggal dengan Mak Cik. Susah kamu nak jaga anak sambil bekerja seorang diri, kan?" Puan Zainab, walaupun sudah berusia 59 tahun, masih seorang wanita yang anggun dan jelita. Berkat latar belakangnya sebagai penari di usia muda, posturnya sentiasa tegak, dan keanggunannya terpancar secara semula jadi. Sejak bapak mertuaku meninggal dunia 7 tahun lalu, dia tinggal sendirian di sebuah rumah banglo 2 tingkat yang luas di Damansara Heights. "Mak Cik, saya tak nak menyusahkan," aku menolak dengan sopan. Jauh di sudut hati, aku ingin bergantung padanya, tetapi sebagai menantu, aku tidak mahu menjadi beban. "Apa yang kamu merepek nih, Amir? Maya tuh cucu Mak Cik, dan kamu menantu Mak Cik, kan? Cepat kemas barang," suara Puan Zainab tegas tetapi penuh dengan kehangatan. Aku tidak dapat menolak lagi. Maka, aku dan Maya berpindah ke rumah ibu mertuaku. Rumahnya jauh lebih luas dan selesa berbanding apartemen kami. Maya sangat gembira mendapat biliknya sendiri dan berlari-lari keriangan. Mendengar gelak tawanya, sedikit sebanyak mencairkan kebekuan di hatiku. Aku menghela nafas lega buat seketika. Malam pertama, aku terkejut melihat hidangan makan malam yang disediakan oleh Puan Zainab. Kari kepala ikan yang wangi, ayam masak merah yang lazat, dan pelbagai jenis ulam-ulaman semuanya dimasak dengan penuh kasih sayang, membangkitkan kehangatan masakan rumah yang sudah lama aku tidak rasai. "Maya, makan banyak-banyak ya. Nenek masak semua lauk kegemaran Maya nih." "Wah, sedapnya, Nenek." Maya tersenyum riang. Wajah Puan Zainab juga turut dihiasi senyuman mesra. Ketika itulah, kerinduan yang terpendam jauh di dalam hatiku tiba-tiba membuak. "Ah, kalaulah Aisyah masih ada, pasti kami bertiga akan makan bersama dengan gembira seperti ini," tekaku terasa sebak. Aku menundukkan kepala dan menyuap nasi tanpa berkata apa-apa. "Amir, kamu oke?" Suara Puan Zainab kedengaran bimbang. "Ya, cuma sebab terlalu sedap," aku coba berdalih, tetapi Puan Zainab seolah-olah dapat membaca kesedihan di wajahku. Malam itu, walaupun berbaring di katil,
Hatiku tetap resah. Aku bersyukur dengan layanan baiknya, tetapi aku juga buntu memikirkan bagaimana aku akan meneruskan kehidupan di rumah ini. Keesokan harinya, aku kembali bekerja. Puan Zainab menghantar Maya ke sekolah dan menguruskan semua kerja rumah. Apabila aku pulang, makan malam yang hangat sentiasa menanti. Kehidupan bersama ini aneh selesa tetapi pada masa yang sama, janggal. Setiap malam, aku berbaring di katil dan berpikir, adakah kehidupan ini betul? Sampai bila aku harus bergantung pada ibu mertuaku? Pelbagai perasaan bercampur baur, merumitkan pikiranku. Bukankah kamu juga begitu? Kadang-kadang, mengikut kata hati adalah jalan yang paling mudah. Pada masa itu, aku langsung tidak menyangka betapa besarnya gelombang yang akan dicetuskan oleh kehidupan bersama yang kelihatan biasa ini. Bahagian 2, pandangan yang mengubah segalanya. Kira-kira seminggu kemudian, pada suatu pagi Sabtu, aku mulai terbiasa dengan kehidupan bersama Puan Zainab. Maya telah berjanji untuk bermalam di rumah kawannya, dan aku dapat tidur lewat buat kali pertama dalam masa yang lama. Cahaya matahari memancar masuk ke dalam bilik melalui tingkap. Jam menunjukkan pukul 9 pagi, waktu yang mustahil untuk aku nikmati pada hari biasa. Kelonggaran hujung minggu menyelimuti tubuhku. Aku menggeliat dan bangun dari katil untuk mandi di bilik air tingkat atas. Terdapat juga bilik air di tingkat bawah, tetapi ia biasanya digunakan oleh Puan Zainab, dan sudah menjadi peraturan tidak rasmi bagi aku dan Maya untuk menggunakan bilik air di tingkat atas. Pancuran air suam terasa begitu menyegarkan, seolah-olah membasuh segala keletihan sepanjang minggu. Aku sentiasa menjaga badan dengan bersenam di gym. Berkat disiplin sejak muda, bentuk badanku tidak mudah berubah. Selesai mandi, ketika sedang mengeringkan badan dengan tuala, aku perasan pintu bilik air sedikit terbuka. Bunyi derapan kecil kedengaran dari arah koridor. Maya dah balik ke? Tetapi Maya berada di rumah kawannya. Aku terkejut seketika tetapi secara refleks terus melilit tuala di pinggang. Apabila aku separuh berpaling ke arah pintu, mataku bertemu dengan Puan Zainab yang berdiri kaku di celahan pintu. Wajahnya terpempan, dan pandangannya terpaku pada satu bahagian tubuhku. Pada saat itu, kami berdua terdiam. Hanya bunyi air pancuran yang memenuhi ruang bilik air. Beberapa saat yang singkat itu terasa seperti selamanya. Keheningan yang janggal menekan diriku. Cik. Aku memanggil perlahan. Puan Zainab terkejut dan segera menutup pintu. Bunyi pintu ditutup bergema di koridor, diikuti dengan bunyi tapak kaki yang menjauh. Maaf. Cik nak letak tuala tadi, suaranya kedengaran kecil dan bergetar, jelas menunjukkan rasa panik. Aku terpaku di situ. Pandangan Puan Zainab. Adakah ia sekadar terkejut? Atau ada perasaan lain? Jantungku mula berdegup kencang. Wajahku terasa panas. Apa yang baru aku lihat? Adakah Puan Zainab memandangku dengan pandangan sebegitu? Pikiranku menjadi kusut. Aku coba meyakinkan diri bahwa ia hanyalah satu kesilapan, tetapi deria aku sudah terperangkap dalam perasaan deja vu yang aneh. Ketika aku turun ke tingkat bawah, Puan Zainab sedang menyediakan sarapan di dapur. Dia kelihatan seperti biasa, tetapi entah kenapa, suasana di sekeliling terasa berat. Aku duduk di meja makan dengan berhati-hati. Bangun pun kamu, Amir, suara Puan Zainab kedengaran sedikit tinggi daripada biasa. Jelas sekali dia coba berpura-pura tenang. Ya, Cik, suaraku juga kedengaran janggal. Tekaku terasa kering. Hari ini Maya tak ada, berehatlah sikit. Kamu dah banyak berpenat lelah, katanya sambil meletakkan roti canai dan kuah kari di atas meja. Aku perasan hujung jarinya sedikit menggeletar. Semasa sarapan, sukar untuk aku bertentang mata dengannya. Kejadian di bilik air tadi terus bermain di pikiranku. Puan Zainab juga sama, dia lebih banyak diam daripada biasa. Tangannya hanya mengacau sudu, dan pandangannya tidak lepas dari pinggan. Waktu makan malam hari itu lebih janggal. Puan Zainab seboleh-bolehnya mengelak daripada bertentang mata denganku. Namun, sesekali apabila aku mengangkat kepala, aku dapat merasakan dia sedang mengerling ke arahku. Apabila aku berpaling, dia cepat-cepat mengalihkan pandangannya, tetapi bayangan pandangannya masih jelas di mataku. Pandangan itu jelas berbeza dari sebelumnya. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, pandangan yang berbahaya di sempadan larangan. Selepas makan malam, Puan Zainab tiba-tiba bertanya, Amir, nak minum wine tak? Aku terkejut. Dia jarang sekali minum arak. Pikiranku menjadi bercelaru. Aku coba mencari alasan untuk menolak,
tetapi mulutku sudah bersetuju. Puan Zainab mengeluarkan sebotol wain. Sekali lagi, aku perasan hujung jarinya yang menuang wain sedikit menggeletar. Mungkin dia lebih gemetar daripadaku, pikirku. Kebelakangan nih kamu mesti penat, kan? Dia bertanya perlahan sambil mengisi gelas. Tak adalah, Makcik. Terima kasih pada Makcik, keadaan saya dah banyak bertambah baik, jawabku jujur. Kehadirannya memang menjadikan rumah ini lebih selesa. Tapi, orang muda macam kamu, mesti tak mudah hidup seorang diri, pandangan Puan Zainab menjadi lebih dalam. Ia bukan lagi sekadar pertanyaan biasa, ada makna tersirat di sebaliknya. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakannya seterusnya, tetapi suasana menjadi tegang. Makcik. Aku menelan liur. Puan Zainab terdiam seketika. Tangannya yang sedang memegang gelas wain berhenti bergerak. Jari jemarinya yang panjang dan runcing kelihatan begitu halus. Jantungku berdegup lebih laju. Kemudian, dia berkata perlahan, Makcik minta maaf pasal pagi tadi, bukan sengaja. Suaranya perlahan tetapi jelas kedengaran. Tak apa, Makcik. Mungkin saya yang tak kunci pintu betul-betul, aku cepat-cepat menunduk, wajahku terasa membahang. Tapi, Amir. Puan Zainab memandang tepat ke wajahku. Dalam pandangannya, tidak ada lagi rasa terkejut atau bersalah, sebaliknya rasa ingin tahu dan meneroka, awak, nampak sihat. Serta-merta, wajahku terasa seperti hendak meletup. Aku tidak pernah terbayang dia akan berkata begitu. Rasa terkejut dan pada masa yang sama, debaran aneh melanda diriku. Adakah aku salah dengar? Sebelum sempat akalku mencerna, tubuhku sudah memberi reaksi. Jantungku berdegup kencang seperti berada di bawah telinga. Makcik, apa maksud Makcik? Puan Zainab tergelak kecil, tetapi ia bukan gelak tawa cerianya yang biasa. Ada nada pahit dan tersembunyi di sebaliknya. Maafkan Makcik, Amir. Orang tua ni dah minum sikit, mula merepek, katanya, tetapi pandangannya langsung tidak menunjukkan rasa bersalah. Sebaliknya, ada sinar aneh di matanya, seolah-olah coba menyembunyikan sesuatu sambil memerhatikan reaksiku. Malam itu, pandangannya terus terlekat dalam benakku. Situasi ini bukan lagi sekadar satu insiden. Bukankah kamu juga merasakan begitu? Perubahan emosi yang aneh ini mula menjadi lebih ketara pada keesokan harinya. Bahagian 3, sentuhan yang membara. Sejak hari itu, sikap Puan Zainab berubah secara halus. Setiap pagi, ketika aku bersiap untuk ke pejabat, dia akan memerhatikan tubuhku dengan lebih kerap. Ketika aku memakai kemeja, mengikat tali leher, atau menyarung jaket, pandangannya sentiasa terasa. Adakah insiden di bilik air telah meruntuhkan tembok gaib di antara kami? Ataukah ia telah membina sebuah tembok yang baru? Aku tidak pasti, tetapi yang jelas, sesuatu telah berubah. Amir, hari ini ada mesyuarat penting, kan? Tali leher yang nampak lebih sesuai. Puan Zainab mendekati dan membetulkan tali leherku. Tangannya menyentuh dadaku. Tubuhku serta-merta mengeras. Tanpa sadar, aku menahan nafas. Bau wangian lembut darinya menusuk hidungku. Makcik, biar saya buat sendiri. Aku coba bersuara, tetapi suaraku juga kedengaran janggal. Diam saja. Biar Makcik buatkan, suara Puan Zainab rendah dan tenang, tetapi ada getaran aneh di dalamnya. Sentuhannya, seperti batu yang dilemparkan ke tasik yang tenang, mencipta riak kecil di dalam diriku. Jari jemarinya yang mengikat tali leher menyentuh leherku, dan tangannya yang merapikan kolar kemeja menyapu tulang selangkaku. Aku keliru, adakah ini sentuhan biasa seorang ibu mertua, atau sentuhan seorang wanita? Jantungku mula berdegup kencang. Dah siap. Nampak kacak, suara Puan Zainab kedengaran perlahan, wajahku terasa panas. Terima kasih, aku hanya mampu berkata. Pada saat itu, pandangan kami bertemu. Dalam matanya, jelas terpancar ingatan tentang apa yang dilihatnya di bilik air. Walaupun kami coba berlagak seperti tiada apa-apa, kami berdua sudah dapat membaca perasaan halus masing-masing. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan. Adakah perasaan ini salah? Jika kamu di tempatku, apa yang akan kamu lakukan? Hari ini boleh balik awal tak? Tanya Puan Zainab. Soalan itu kedengaran seperti satu ujian, atau mungkin harapan. Saya coba, jawabku. Puan Zainab tersenyum sedikit. Hari ini Maya ada latihan persembahan di sekolah, jadi dia akan pulang lewat. Esok pula dia akan bermalam di rumah kawannya, kata-kata Puan Zainab membuatku berpikir. Waktu tanpa Maya, adakah itu bermakna kami akan mempunyai masa berdua? Rasa bersalah dan pada masa yang sama,
rasa debaran yang tidak dapat dijelaskan mula timbul dalam diriku. Di pejabat, pikiranku asyik teringatkan Puan Zainab. Ini bukan hubungan yang normal. Dia ibu kepada arwah istriku. Aisyah baru saja meninggal dunia, bagaimana aku boleh terfikir tentang perkara sebegini? Rasa bersalah menghantuiku. Namun, pada masa yang sama, pandangan dan sentuhannya terus bermain di pikiran. Wajahnya yang masih jelita walaupun pada usia 59 tahun mengganggu ketenteramanku. Beberapa hari kemudian, selepas pulang dari gym, aku sedang melakukan regangan di ruang tamu. Badanku basah dengan peluh. Walaupun ini rutin biasa, entah kenapa hari itu aku sangat sedar akan pandangan Puan Zainab. Amir, nak air? Puan Zainab menghulurkan segelas air sejuk. Aku meneguknya sekaligus. Terima kasih, kataku sambil mengangkat kepala. Ketika itu, aku dapati Puan Zainab sedang merenung pahaku. Pandangannya terasa seperti sedang membelai tubuhku. Perlahan dan tajam. Seolah-olah sedang meneroka sesuatu. Makcik, aku memanggil. Puan Zainab terkejut dan mengalihkan pandangannya. Oh, maaf. Cuma, kamu nampak banyak bersenam. Otot paha kamu. Wajah Puan Zainab menjadi merah. Dari riak wajahnya, aku dapat membaca perasaan lain selain malu. Sesuatu yang coba disembunyikan, tetapi tidak dapat satu keinginan semula jadi. Saya pergi gym, aku tersenyum janggal. Patutlah, badan kamu nampak betul-betul. Puan Zainab tidak menghabiskan ayatnya dan terus berpaling ke dapur. Namun, dari belakang, aku dapat merasakan satu tenaga yang aneh. Suasana tegang memenuhi ruang tamu. Aku merasa pelik. Adakah Puan Zainab melihatku sebagai seorang lelaki? Tidak, mustahil. Mungkin aku hanya salah faham, tetapi pandangan itu. Ia bukan pandangan seorang ibu mertua kepada menantunya. Ia adalah pandangan seorang wanita kepada seorang lelaki. Pandangan yang penuh dengan keinginan yang mendalam dan pekat. Malam itu, Puan Zainab menyediakan makan malam yang lebih istimewa daripada biasa. Wain juga dihidangkan. Dia memakai gaun yang sederhana tetapi menampakkan bentuk badannya, dan solekannya juga lebih tebal daripada biasa. Bibirnya yang merah dan bau minyak wangi yang lembut membuat jantungku terasa sesak. Selepas makan, Puan Zainab mengajakku duduk di sofa. Lampu di ruang tamu dimalapkan. Di bawah cahaya samar, wajahnya kelihatan lebih muda. Jantungku berdegup kencang. Dia jauh lebih cantik daripada yang aku sangkakan. Amir, Puan Zainab memulakan perbualan sambil duduk di sebelahku. Jari jemarinya yang memusingkan gelas wain menggeletar halus kerana gementar. Ya, aku menelan liur. Seluruh perhatianku tertumpu padanya. Kamu tak sunyi ke? Suaranya yang perlahan memecah kesunyian ruang tamu. Itu bukan soalan biasa. Ia menusuk terus ke jantungku. Pandangannya tidak lagi mengelak. Dia memandang tepat ke dalam mataku. Ada kesunyian di situ, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak dapat aku jelaskan, keinginan yang membara. Seluruh tubuhku kaku. Tangannya perlahan-lahan mendekat dan mendarat lembut di atas belakang tanganku. Kehangatan yang tidak terlalu sejuk atau panas. Namun, sentuhan itu mampu membekukan dan pada masa yang sama, mencairkan hatiku. Kami berpandangan lama, keheningan yang panjang menyelubungi kami. Dah lewat malam nih. Pergilah tidur, akhirnya Puan Zainab memecah kesunyian. Tangannya tergelincir dari tanganku. Lampu samar di ruang tamu menjadikan suasana malam itu lebih syahdu. Ini salah. Sama sekali salah. Aku coba meyakinkan diri. Tetapi kebimbangan bahwa semuanya sudah terlambat mula bertapak di sudut hatiku. Malam itu, aku tidak dapat melelapkan mata. Bahagian 4, bisikan di tengah malam. Beberapa hari berlalu. Secara luaran, keadaan kelihatan kembali normal. Tetapi rahasia yang telah kami ketahui bersama wujud di antara kami seperti sesuatu yang tidak dapat disembunyikan. Puan Zainab masih membetulkan tali leherku setiap pagi. Kini, sentuhannya terasa lebih halus dan intim. Aku coba mengalihkan pandangan atau berdehem untuk mengubah suasana, tetapi tubuhku sudah mengingati sentuhannya. Pada suatu malam, aku terjaga kerana dahaga. Dalam kegelapan, aku menuruni tangga dari tingkat 2. Ketika melintasi bilik Puan Zainab, aku terdengar bunyi yang sangat halus dari dalam. Bunyi seperti rintihan, atau mungkin keluhan yang dalam. Aku bimbang dia tidak sihat, jadi aku mendekatkan telinga ke pintu, coba mendengar melalui cahaya samar yang menyelinap dari celahan pintu. Aisyah. Amir. Namaku disebut bersama nama arwah istriku. Suara itu bukan suara kesakitan, tetapi campuran kesedihan yang mendalam, kerinduan,
dan keinginan yang meruntun. Aku terpaku di situ. Seluruh bulu romaku meremang. Aku sadar bahwa Puan Zainab sedang menghabiskan malam-malamnya yang sunyi dengan memikirkan arwah anak perempuannya dan menantunya yang masih hidup. Pandangan di bilik air, perbualan sambil minum wine, dan kini, rintihan di malam hari semuanya terasa berhubung. Aku cepat-cepat naik semula ke tingkat atas, jantungku berdegup seperti orang gila. Makcik, terhadap aku. Rasa bersalah, dan pada masa yang sama, rasa kasihan dan debaran yang tidak dapat dijelaskan melanda diriku. Ini salah, aku memarahi diri sendiri, tetapi akalku sudah hilang kawalan. Perasaan terlarang terhadap ibu mertuaku datang seperti ombak besar yang menelanku. Bukankah kamu juga pernah mengalaminya? Saat berkonflik antara akal dan naluri. Aku rasa aku sedang menyeberangi sungai yang tidak mungkin dapat aku berpatah balik. Aku tidak tahu kemana hubungan ini akan membawa kami, tetapi aku sudah semakin jauh terjerumus ke dalam godaan terlarang Puan Zainab. Bahagian 5. Retak yang mula kelihatan. Kira-kira sebulan kemudian, dunia kami yang damai tetapi rapuh mula retak. Kakak Puan Zainab, yang aku panggil Makcik Suraya, tiba-tiba datang ke rumah. Kunjungan mengejut itu membuatku panik, tetapi Puan Zainab coba berlagak tenang menyambutnya. Sepanjang makan malam, mata tajam Makcik Suraya sentiasa memerhatikan aku dan Puan Zainab, seolah-olah dia dapat membaca rahasia kami. Di tengah-tengah makan malam, Makcik Suraya tiba-tiba bersuara, "Kak, muka akak nampak lain sekarang, nampak berseri. Ada apa-apa berita baik ke?" Serta-merta, sudu di tangan Puan Zainab terhenti. Tak adalah, cuma sejak Amir dengan Maya ada, rumah ni jadi meriah sikit. Tak sunyi, Puan Zainab coba berdalih. Yalah tuh. Tapi kan, Kak, Amir ni kacak juga orangnya, kata-kata Makcik Suraya membuat jantungku berdebar. Pandangan akak pada Amir tuh nampak lain macam sikit. Makcik Suraya berkata seolah-olah tiada apa-apa, tetapi suaranya penuh dengan keyakinan, seolah-olah dia sudah tahu segalanya. Selepas makan, Makcik Suraya memanggil Puan Zainab ke dapur. Aku yang tinggal di ruang tamu dapat mendengar perbualan mereka yang perlahan. "Kak, jangan-jangan akak ada perasaan pada Amir, kan? Apa kau merepek nih?" Suara Puan Zainab menjadi tinggi, coba mempertahankan diri. "Kak, saya nampak semuanya." Cara akak pandang Amir. Itu bukan pandangan ibu mertua pada menantu. Sedarlah, Kak. Fikirkan arwah Aisyah pun, janganlah buat kerja macam nih. Amaran tegas Makcik Suraya sampai ke telingaku dengan jelas. Ketakutan bahwa segalanya akan musnah mula menyelubungiku. Realiti yang selama ini kami coba abaikan dengan alasan kesunyian dan keinginan, kini menjadi bilah pedang tajam yang dihalakan ke arah kami. Bahagian 6. Malam ribut petir. Seminggu kemudian, musim tengkujuh bermula. Petang itu, hujan turun dengan lebatnya. Kilat sabung menyabung dan guruh berdentum. Aku pulang awal dari pejabat. Selepas menidurkan Maya, aku turun ke ruang tamu. Puan Zainab sedang duduk di sofa sambil membaca buku. Cahaya samar dari lampu sisi menerangi wajahnya. Ketika itulah, klik. Tiba-tiba semua lampu terpadam. Bekalan elektrik terputus. Alamak, suara kecil Puan Zainab kedengaran. "Amir, duduk diam-diam. Makcik ambilkan lilin." Tidak lama kemudian, cahaya lilin yang samar mula menerangi ruang tamu. Bayang-bayang lilin yang menari-nari di dinding kelihatan aneh, sama seperti perasaan kami yang tidak menentu. "Makcik rasa." "Makcik dah tak betul," suara Puan Zainab bergetar di bawah cahaya lilin. "Makcik asyik nampak kamu sebagai seorang lelaki." Pengakuannya membuat jantungku seakan terhenti. Aku tahu saat ini akan tiba. "Maafkan Makcik. Makcik tahu ini salah. Tapi sejak hari Makcik nampak kamu di bilik air tuh, Makcik tak boleh lupakan." Tangan Puan Zainab bergerak perlahan dan mendarat di atas lututku. Sentuhan yang sedikit menggeletar, tetapi tegas. "Makcik, jangan macam nih," aku coba mempertahankan kewarasanku. "Makcik tahu." Tapi Makcik dah tak tahan lagi. Tangannya mula mengusap pahaku ke atas. Seluruh tubuhku terasa seperti dialiri elektrik. "Makcik, sadar tak apa Makcik buat nih?" "Tidak." Makcik dah tak sedar lagi. "Semuanya sebab kamu. Setiap malam Makcik tak boleh tidur." Sentuhan Puan Zainab membangkitkan deria yang panas di dalam diriku. "Ah, Makcik." Tanpa sedar, aku mengerang. "Amir punah, kan?" Kata-kata Puan Zainab tepat. Bertentangan dengan akalku, tubuhku sudah lama mendambakan sentuhannya. "Malam ni saja. Tolonglah,
suaranya penuh terdesak. Di dalamnya terkandung kesunyian dan keinginan selama 7 tahun. Aku tidak dapat menahan diri lagi. Tali kewarasan dan rasa bersalah sudah lama putus. Makcik, betul ke Makcik tak akan menyesal? Aku memandang dalam-dalam ke matanya. Di bawah cahaya lilin, matanya membara dengan keinginan yang kuat. Makcik nak tengok, semua tentang kamu. Jawabannya membuatku perlahan-lahan bangun dari tempat duduk. Bunyi hujan dan guruh seolah-olah melindungi permulaan rahasia kami. Mata Puan Zainab membulat. Pandangannya penuh dengan kekaguman dan nafsu yang pekat. Boleh Makcik sentuh? Bisiknya perlahan. Apabila tangannya yang menggeletar menyentuhku, aku merasakan getaran mengalir ke seluruh tubuh. Panasnya. Tangannya bergerak perlahan, tetapi berani. Setiap sentuhannya seolah-olah meledakkan semua deria di dalam diriku. Makcik. Teringin. Puan Zainab mengangkat kepala memandangku. Makcik nak razani di dalam. Pengakuan itu meruntuhkan sepenuhnya benteng kewarasanku. Aku tidak dapat menentang lagi. Malah, aku sudah tidak punya keinginan untuk menentang. Puan Zainab berbaring perlahan di atas sofa. Aku menindih tubuhnya dengan lembut. Saat tubuh kami bersentuhan, aku kehilangan segalanya sekali lagi. Bahagian dalamnya terasa hangat dan basah. Desahan pendek terkeluar dari bibir Puan Zainab. Malam itu, kami melanggar batasan. Kami memulakan hubungan yang melangkaui segala larangan dan moral dunia. Bunyi hujan dan guruh menelan semua suara kami. Sepanjang malam, kami saling meneroka kesunyian yang mendalam. Bahagian 7, ketagihan yang berterusan. Selepas malam itu, hubungan kami secara luaran kelihatan tidak berubah, tetapi udara di antara kami tidak lagi sama. Ikatan rahasia dan intim yang telah meneroka hingga ke lubuk hati masing-masing kini menyelubungi kami. Keinginan yang kami coba abaikan pada waktu siang akan sentiasa menarik kami bersama pada waktu malam. Puan Zainab berubah sepenuhnya. Rasa malu dan teragak-agak yang dahulu telah hilang. Dia tidak lagi pasif. Sebaliknya, dia secara aktif coba menguasai hubungan ini. Amir, hari ini biar Makcik di atas. Makcik narasa kamu lebih dalam. Puan Zainab naik ke atasku dan perlahan-lahan menurunkan badannya. Sekali lagi, kami tenggelam dalam lautan nikmat terlarang. Hati-hati, nanti Maya. Bisikku cemas, tetapi dia seolah-olah sudah hilang akal. Makcik tahu. Tapi tak boleh tahan. Dia kini benar-benar ketagih padaku. Dan aku juga tidak dapat melepaskan diri dari tubuhnya yang matang dan sentuhannya yang mahir. Rasa bersalah masih ada, tetapi keinginan lebih besar. Semakin lama kami saling memuaskan nafsu, semakin dalam perasaan kami. Aku tidak tahu sama ada ia cinta atau nama lain bagi keinginan fisikal, tetapi aku mula percaya bahwa ini juga adalah sejenis takdir. Pada suatu malam, Puan Zainab memelukku dan berbisik, Amir, Makcik harap saat ini akan kekal selamanya. Kata-katanya tidak kedengaran seperti gurauan. Pandangannya begitu serius. Dia kini benar-benar menganggapku sebagai lelakinya, dan aku juga telah menerima dia sebagai seorang wanita jauh di dalam hatiku. Kami memutuskan untuk tidak mempedulikan pandangan dunia. Hubungan terlarang. Tetapi di dalamnya, kami menemui kebahagiaan yang rapuh. Cinta rahasia kami berterusan. Aku tahu. Aku tidak tahu bagaimana atau bila hubungan ini akan berakhir. Tetapi kehangatan yang aku rasai dalam pelukannya setiap malam dan keinginannya yang mendesak membuatku tidak dapat berhenti. Dengan mengetepikan rasa bersalah, aku hanya menumpukan perhatian pada masa kami bersama. Kemanakah arah ketagihan yang tidak berkesudahan ini? Aku tidak tahu. Hanya ketenangan dan nikmat yang akan aku rasai dalam pelukannya pada saat berikutnya yang mendorongku untuk terus maju. Jika kamu di tempatku, adakah kamu mampu menghentikan ketagihan ini? Kisah hari ini berakhir di sini. Apa pendapat Anda tentang cinta mereka? Mungkin kehidupan kita juga seperti ini, sentiasa berjalan di atas tali yang rapuh di antara moral dan keinginan. Suka dan langganlah supaya Anda menjadi orang pertama yang mendengar cerita seterusnya. Komen Anda amat saya hargai. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu.